Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada kali ini cikgu akan teruskan pengajaran cikgu untuk membincangkan aktiviti 1.9 dalam buku teks kamu, muka surat 28. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, so aktiviti ini di bawah standard kandungan 1.4.3. So apa yang kita nak bincangkan hari ini berkaitan dengan graf daya melawan pemanjangan spring. Okey, so tujuan dia adalah untuk menganalisis graf F melawan X untuk menentukan nilai, dua nilai. Yang pertama iaitu nilai pemalas spring, K, dan yang kedua kita nak tentukan tenaga keupayaan kenyal iaitu EP, elastic potential energy. Baik, so sepatutnya kamu belajar ataupun kamu jalankan aktiviti ini secara berpasangan, tapi cikgu bagi penerangan untuk kamu dengar semula video ini dan kamu jalankan pembelajaran kendiri. Baik, kita terus kepada arahan aktiviti. So kamu dibekalkan dengan dua graf, graf daya melawan pemanjangan spring, iaitu spring R dan spring S. So kalau kita lihat kat sini, graf kedua-duanya graf berkadar langsung. Graf daya berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan pemanjangan spring. Tapi kita dapat lihat dengan jelas perbezaan pada kecerunan graf. So sebelum ni cikgu dah ajar pada kamu graf daya melawan pemanjangan spring. Apa maksud kecerunan graf ini? So sebelum ni kita dah tahu kecerunan graf mewakili pemala daya spring iaitu K. Kemudian yang kedua, maklumat daripada graf yang kita boleh tahu adalah luas di bawah graf itu mewakili tenaga keupayaan kenyal bagi spring. Baik, so dua perkara yang kamu kena tahu apabila kamu dapat graf daya melawan pemanjangan spring. Baik, kita lihat arahan aktiviti yang kedua. So kalau kita lihat arahan nombor 2 dan arahan nombor 3 ni lebih kurang sama, cumanya arahan nombor 2 untuk graf 1.37 iaitu untuk spring R, manakala soalan ataupun arahan nombor 3 adalah untuk graf 1.38 untuk spring S. Baik, kita lihat apakah arahan yang perlu kamu buat dan yang akan cikgu terangkan berdasarkan soalan ni. 2A, dia minta kita tentukan nilai pemalas spring K, dengan menghitung kecerunan graf. So dia dah bagi maklumat. Kita kira kecerunan graf untuk cari nilai pemalas spring iaitu K. Kemudian yang kedua, tentukan tenaga keupayaan kenyal EP apabila spring diregangkan sehingga pemanjangan spring X sama dengan 0.20 meter dengan menghitung luas di bawah graf. So nombor 2 pun dia dah bagi panduan. Kita nak cari tenaga keupayaan kenyal untuk spring tersebut dengan cara apa? Dengan mencari luas di bawah graf. Sama juga dengan arahan yang ketiga. Arahan yang ketiga sama, cuma kita rujuk kepada graf S. Graf untuk spring S. Jadi kita akan cari nilai ini serentak. So fokus dan dengar betul-betul apa yang cikgu akan terangkan. Yang pertama, dia minta kita cari nilai pemalas spring. So nilai pemalas spring kita cari dia punya kecerunan. So macam mana nak cari kecerunan dia? Langkah yang pertama, tentukan titik A dan titik B. Soalan ni dah mudah. Sebab apa? Dia dah bagi graf dia, asalan dia kosong. Jadi kita ambil titik A itu dia punya asalan A sama dengan 0. Kosong ni nilai apa? Nilai X1 dan Y1. Kemudian kita tandakan point B. Point B kita ambil 0.20 dan 8. So point B nilainya adalah
0.20 dan 8. Okey, so kita akan buat serentak untuk kedua-dua graf. Okey, graf yang kedua untuk spring S, point A dia sama juga 0, 0. Okey, point B kita ambil 0.20 dan 16. Okey, 0.20 dan 16. So 0.20 ni X2 dan Y2. Okey, so kita dah ada dia punya point. Okey, tak nampak tadi. Okey, kita ada dah dia punya point, kemudian kita cari dia punya kecerunan. Okey, so cikgu tuliskan semula sini. Okey, untuk spring, okey, spring yang pertama spring R. Okey, spring R, kemudian kita ada spring S. Okey, spring R dan spring S. Okey, point A dia tadi 0, 0. Okey, point A untuk spring S pun 0, 0. Okey, point B dia adalah 0.20 8. Okey, untuk point B spring S 0.20 6, 16. Okey, 16. Okey, so cikgu naikkan ke atas. Okey, kemudian kita cari kecerunan. So formula kecerunan M sama dengan K. M sama dengan K, kita dah tahu M sama dengan K kerana kecerunan dia mewakili nilai K, iaitu pemalas spring. Okey, so M formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, kemudian letak siap-siap dia punya unit. Unit untuk paksi Y Newton, unit untuk paksi X meter. Okey, kemudian kita masukkan nilai. Okey, Y2 8 tolak 0 Newton bahagi paksi X dia 0.20 tolak 0, unitnya meter. Okey, so kita dapat jawapan akhir iaitu 40 Newton per meter, atau boleh tulis 40 Newton meter negatif 1. Okey, selesai untuk nilai K bagi spring R. Okey, so kita dapat nilai K untuk spring R bersamaan dengan 40 Newton meter negatif 1. Okey, kemudian kita cari nilai K ataupun nilai pemalas spring untuk spring S. Okey, so M sama dengan K sama dengan, terus masukkan nilai sebab kita dah tahu dia punya formula. Okey, 16 tolak 0. Okey, masukkan dia punya unit Newton bahagi dengan nilai X2 0.20 tolak 0, masukkan dia punya unit. Okey, dan tekan kalkulator, kita dapat jawapannya 80 Newton meter negatif 1. Okey, so ini adalah nilai pemalas spring untuk spring S, 80 Newton meter negatif 1. Okey, so itu selesai untuk arahan soalan 2A. Okey, arahan soalan 2A. Okey, kemudian kita nak selesaikan pula. Okey, kita nak selesaikan pula soalan 2B dan 3B. Soalan 2B dan 3B dia minta kita cari luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. So luas di bawah graf, okey, untuk spring R. Okey, dia kata apa? Apabila spring diregangkan daripada kosong ini sehingga 0.2. Okey, so kita tandakan nilai dia. Okey, so kita tandakan ini adalah luas di bawah graf apabila spring diregangkan sehingga 0.20 meter. So kita nampak bentuknya adalah bentuk segitiga. Okey, jadi kita nak cari luas dia, cari luas segitiga lah. Okey, so luas segitiga. Okey, apa luas segitiga dia? Okey, luas segitiga sama dengan 1/2 darab dengan dia punya tapak adalah nilai pemanjangan tadi. Berapa nilai dia? 0.20. Okey, darab dengan dia punya tinggi. Tinggi adalah nilai daya
okey, iaitu 8. Okey, sama juga dengan untuk spring S. So spring S kita nampak dia luas di bawah graf adalah bentuk segitiga juga. Okey, jadi kita cari luas di bawah graf untuk segitiga ini. Okey, luas di bawah graf dia, okey, A. So sama dengan 1/2 darab pemanjangan spring darab dia punya tinggi dia, daya. Okey, so kalau kita tengok ni, okey, rumus ni, rumus yang telah cikgu terangkan dalam video sebelum ni, iaitu rumus tenaga keupayaan kenyal. EP sama dengan setengah Fx. Okey, EP sama dengan setengah Fx. Okey, so sama juga dengan luas di bawah graf. Okey, jadi sebab itu kita kata bila kita nak cari dia punya tenaga keupayaan kenyal, kita cari luas di bawah graf. Okey, kemudian kita selesaikan tenaga keupayaan kenyal. Okey, untuk graf ataupun untuk spring S, okey, EP sama dengan setengah, okey, X dia adalah 0.20 darab F dia adalah 16. Okey, so kita tekan kalkulator, kita dapat nilai untuk spring R, okey, 1.6 joule, manakala nilai untuk spring S nilainya adalah, okey, salah, ini adalah nilai dia adalah, sekejap semula, setengah Fx setengah 8 darab 0.2. So kita dapat jawapan akhir 0.8 Newton meter. Okey, yang ini kita dapat 1.6 Newton meter. Okey, so ini hasil dapatan daripada pengiraan kita. Okey, kemudian untuk kita jawab soalan perbincangan. Okey, selesai tadi kita dah jawab soalan 2 dan soalan 3. So untuk kita jawab soalan perbincangan, okey, soalan perbincangan atas, apa yang dia minta kita buat? Okey, yang pertama, berdasarkan jawapan anda di langkah 2 dan 3, bandingkan spring R dan spring S dari segi yang pertama kekerasan spring, okey, yang kedua tenaga keupayaan kenyal yang boleh disimpan oleh spring. Okey, baik. So apa yang kita buat? Kita tulis semulalah nilai dia. Okey, nilai tenaga keupayaan. Okey, buat jadual sikit untuk mudah nampak. Okey, ini adalah spring R, ni spring, okey, spring S. Okey, nilai K, okey, nilai K untuk spring R adalah 40 Newton meter negatif 1, spring S 80 Newton meter negatif 1. Okey, di mana K untuk spring S lebih besar daripada K untuk spring R. Okey, so itu kesimpulan yang pertama. Okey, yang kedua, nilai tenaga keupayaan elastik dia. Okey, nilai tenaga keupayaan kenyal dia untuk spring R nilainya adalah 0.8 Newton meter. Okey, untuk spring S nilainya adalah 1.6 Newton meter. Okey, Newton meter. So apa yang boleh kita buat? Okey, tenaga keupayaan kenyal untuk spring S. Okey, aduh, sekejap EP spring S lebih besar daripada EP spring R. Okey, so apa yang kita boleh buat kesimpulan? Okey, berdasarkan soalan yang ditanya tadi. Okey, perbandingan dia. So perbandingan yang pertama kita dapat buat tadi tentang kekerasan. Kekerasan. Okey, spring R. Okey, cikgu tulis dulu kata kunci untuk soalan. Dia minta kita bandingkan kekerasan. Okey, kekerasan spring
Okey, spring S lebih keras berbanding R. Okey, spring S lebih keras berbanding spring R. Okey, kenapa kita kata spring S lebih keras berbanding spring R? Okey, reason dia, alasan dia sebab jika nilai spring, padam je. Sebab dia tadi, sebab jika nilai K lebih besar, jika nilai K lebih besar, lebih besar pula. Lebih besar. Spring itu sukar diregangkan. Spring sukar diregangkan. Spring sukar diregangkan. Bila sukar diregangkan tu, maksudnya spring lebih keras lah. Bila dia sukar diregangkan, maka kita kata spring tu lebih keras. So itu yang pertama. Yang kedua tadi, tenaga keupayaan kenyal. Bandingkan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal, spring S lebih besar berbanding dengan spring R. Ini bermaksud spring R lebih menyimpan lebih banyak tenaga berbanding dengan spring. Cikgu ulang ayat cikgu. Tenaga keupayaan kenyal untuk spring S lebih besar berbanding dengan spring R. Maka dia menyimpan lebih banyak tenaga keupayaan berbanding dengan spring R. Itu saja perbincangan untuk hari ini. EP spring R, sekejap cikgu tulis mula. EP spring S lebih besar berbanding berbanding spring R. So bila nilai tenaga keupayaan tu lebih besar, maka dia lebih banyak simpan tenaga keupayaan lah. So ini yang dapat kita bincangkan untuk hari ini. Sekiranya penjelasan cikgu kurang difahami, kamu boleh tanya lagi dalam grup kita. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.